Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi amani aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. Allahumma alimna ma rusyida umurina wa a'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT. Untuk permulaan kita, pengajian kita pada malam ni, mari kita sama-sama mensedekahkan Al-Fatihah kepada jenazah. Dan moga rohnya dicucuri oleh rahmat, dan diletakkan bersama kalangan orang-orang yang soleh, solihin, syuhada dan siddiqin insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang Allah SWT, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT. Syukur dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dikurniakan oleh Allah SWT bermacam-macam nikmat, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita memasuki bulan yang mulia, iaitu bulan Maulud baginda Rasulullah SAW. Walaupun harinya telah berlalu, tapi bulannya, kehangatannya masih terasa. Masih lagi ada di tempat-tempat, setengah tempat yang belum merayakan ataupun membuat majlis-majlis yang khusus untuk bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama muhasabah diri kita, sejauh mana kita di samping setiap tahun kita merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wujud di dalam kehidupan kita seharian. Imam Bukhari rahmatullahi alaihi beritahu, 4 cinta yang menandakan kita ni adalah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satunya tidak wujud dalam kehidupan kita, maka cinta itu adalah cinta yang palsu. Cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4. Yang pertama sekali ialah cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Yang kedua, kita mencintai ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Yang ketiga, kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkorban dan berjuang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini banyak golongan manusia yang mencintai ahlul bait tapi tidak mencintai akan baginda sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Syiah, mereka ni mengkritik satu golongan di kalangan para sahabat sudah cukup untuk menyebabkan terbatalnya syahadah mereka. Ada yang juga tuan-tuan Allah SWT tidak
mengkritik juga ahli ataupun keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ni juga tuan-tuan yang Allah Subhanahu taala bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ialah 4 perkara tadi perlu kita cintai. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu taala, perayaan ataupun meraihkan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harus. 2 perkara yang perlu ada dalam kita mengadakan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kerana cinta kita kepada Rasulullah. Pertama, kerana cinta kita ataupun kita meraihkannya kerana kita hendak menyukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita menyukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka dengan kelahiran baginda. Kerana apabila kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk tuan-tuan yang Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu taala telah ubahkan nizam ghaib dia. Macam-macam kita dengar hadis yang sahih bahawasanya api sembahan Majusi terpadam, berhala tumbang tuan-tuan mulia. Ini semua kerana kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi satu dalil bagi kita untuk meraihkan juga tuan-tuan mulia kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah adalah cahaya dalam kehidupan kita. Rasulullah ni seumpama lilin, yang mana sifat lilin tuan mulia, dia membinasakan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Itulah Rasulullah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Rasulullah ni dia membinasakan dirinya sendiri semata-mata untuk kebahagiaan orang lain, kebahagiaan kita. Kerana Rasulullah sering kali dalam tidurnya, dalam waktu lenanya tuan-tuan mulia, sering diberitahu bahawasanya Rasulullah ni pejam matanya tetapi dia tidak tidur, kerana mengingati keadaan kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cita-cita Rasulullah supaya seluruh umatnya sehingga bayi yang terakhir sebelum kiamat adalah memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah satu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kelahiran tidaklah aku utuskan kau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Jadi kerana cintanya kita hari ini, kita rungkaikan ataupun kita mengaji ataupun kita muzakarah bersama-sama sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya sunnah ni tetap dalam kehidupan kita, nak tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya para sahabat sahaja tuan-tuan ni yang cintakan Rasulullah, bahkan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kita tahu sahabat semua dalam keadaan rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia. Kita sekarang ni yang 1400 tahun jauh daripada kehidupan Rasulullah pun tetap merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi wafat, ada binatang yang rindu dengan Rasulullah. Satu binatang iaitu kenderaan Rasulullah, bermula daripada hijrah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, iaitu unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Qaswah. Dia ni adalah unta ataupun kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat Rasulullah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, 5 hari, cukup 5 hari, dia dah rasa kerinduan. Dia dah tahu dah Rasulullah telah wafat. Apa dia buat? Lepas 5 hari kewafatan Rasulullah, dia pergi ke Baqi', dia hentakkan badan dia di Baqi'. Kerana rindunya kepada tuan dia. Dia hentakkan badan dia di Baqi', mengisyaratkan kepada sahabat-sahabat, kau tanam je lah aku, kerana tuan aku telah pergi dan tak ada makna lagi untuk kehidupan aku hari ini. Unta pun rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hebat, kenderaan Rasulullah juga yang namanya keldai, diberi nama Ya'fur. Dia ni bunuh diri. Rasulullah wafat, dia bunuh diri, dia terjun dalam telaga tuan-tuan mulia. Binatang pun rindu dengan Rasulullah. Jika kita hari ini tuan-tuan mulia, makin jauh kita daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kita tidak merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita ni lebih hina daripada binatang tadi, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan Allah SWT tidak ada manfaat jika kita hari ini dalam kerinduan kita tidak menyuburkan kehidupan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sunnah yang boleh menyelamatkan kita dan akan menyebabkan kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kita sambung pengajian kita adab makan dan minum. Mungkin ini yang terakhir. Tidak juga. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Yang ke-52. Mungkin ada jemaah yang tak pernah, mungkin pertama kali dalam majlis ni. Di surau ni tuan-tuan mulia, kita dah muzakarahkan tentang adab makan dan minum. Yang ini yang ke-52 tuan-tuan mulia. Sunnah Rasulullah tentang makan dan minum tuan-tuan mulia ada 50 lebih, dan ini yang ke-52. Yang ke-52 ialah makanlah dalam keadaan duduk, kerana makan sambil berdiri atau berbaring hukumnya adalah makruh, kecuali jika terdapat keuzuran seperti sakit, maka tidaklah menjadi makruh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Qala Qatadatu faqulna li Anas fal aklu qala dhalika asyarru aw akhbathu. Rawahu Muslim. Artinya daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas siapa tuan-tuan dia? Anas ialah sahabat muda yang mana dia ni menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Rasulullah berhijrah ke Madinah, dia adalah budak kecil yang umurnya 10 tahun yang telah diwakafkan oleh ibunya untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berkhidmat kepada Rasulullah sehingga lebih kurang 10 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas beritahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini beritahu bahwasanya larangan Rasulullah adalah minum dalam keadaan berdiri. Hadis yang lain yang biasa kita hafal, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman, janganlah salah seorang daripada kamu minum dalam keadaan berdiri. Maka Qatadah radhiyallahu anhu berkata, maka kami bertanya kepada Anas, bagaimanakah dengan hukum makan sambil berdiri? Hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, hal tersebut lebih buruk dan lebih jelek. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menceritakan tentang buruknya orang yang minum dalam keadaan berdiri. Ditanyakan tentang bagaimana apabila seorang tersebut makannya dalam keadaan berdiri. Dia dapat makanan dalam keadaan berdiri dan terus masukkan dalam mulut dia dalam keadaan dia berdiri. Maka akhbath, lebih buruk, lebih jelek. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita tahu bahawasanya Rasulullah tidak pernah. Ada riwayat yang lain menceritakan bahawasanya Rasulullah pernah makan di atas kenderaannya. Di atas kenderaan, menerima makanan dalam keadaan di atas kenderaan, dan Rasulullah makan di atas kenderaan. Cerita tentang minum, ada minuman yang dibenarkan kita minum dalam keadaan berdiri, iaitu air Zam-Zam. Pun begitu, tak semua keadaan air Zam-Zam minumnya dalam keadaan berdiri. Ulama beritahu bahawasanya air Zam-Zam ni minum dalam keadaan duduk boleh, berdiri pun boleh. Bagaimana kita terima air Zam-Zam tersebut? Ada keadaannya bahawasanya air Zam-Zam tu kita terima dalam keadaan duduk, maka terus minum dalam keadaan duduk. Ataupun air Zam-Zam tu kita terima dalam keadaan berdiri. Kalau kita buat tawaf sini Kaabah tu ada yang bawa air Zam-Zam macam tung racun macam tung racun. Tengok macam tung racun rupanya air Zam-Zam. Kita pun tengah tawaf tuan-tuan mulia. Kita terima air tadi segelas tadi dalam keadaan berdiri. Maka ketika itu dibolehkan untuk kita dalam keadaan berdiri tuan-tuan. Faidatun, sebagian ulama berkata jika terkumpul 4 perkara saat akan makan, maka sempurnalah makanan yang dimakan tersebut. Jenis makanan itu dalam keadaan bagaimana, maka adab makan tersebut dah sempurna. Pertamanya ialah dimulai dengan bacaan bismillah sebelum makan.
Dalam hadis, dalam kitab ni mungkin kita dah lalu tuan-tuan, cerita tentang memasuki rumah dengan dalam keadaan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi salam, baca ayatul kursi, baca qul huwallahu ahad, dan bagi salam kepada penghuni rumah tuan-tuan mulia, atau tak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi Nabi beritahu bahwasanya siapa yang masuk rumahnya dalam keadaan dia bagi salam, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka malamnya dia tidur dalam keadaan tidak bersama dengan syaitan. Syaitan tak bersama dia masuk dalam rumah. Dia tidur dalam keadaan tidak bersama dengan syaitan, malaikat bersama dia. Sebaliknya orang yang masuk dalam rumah dalam keadaan tidak baca bismillah, tidak memberi salam tuan-tuan mulia, maka bersamanya syaitan waktu dia tidur. Dan dua keadaan, satu masuk rumah amat ditekankan untuk supaya kita jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya ialah waktu kita nak makan. Dipertekankan supaya kita jangan lupa untuk baca bismillah. Walaupun kita dah terlupa, ada doanya yang supaya kita boleh menghindarkan syaitan yang sedang makan bersama kita, kerana kita terlupa untuk makan membaca bismillah. Syaitan tersebut akan tinggalkan makan bersama kita dengan kita baca bismillah ya awwalihi wa akhirih. Dan akhir makanan tersebut kita bacalah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua keadaan yang tuan-tuan mulia, jika terhindar kita daripada syaitan, maka terjauhlah kita daripada bermacam-macam gangguan. Kadang-kadang kita lihat anak kita macam-macam gangguan sihir tuan-tuan mulia. Salah satu sebab bukan kerana di antara orang, kerana kita dalam makan kita, masuk rumahnya kita tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sunnah ni dapat diamalkan, maka syaitan akan terhindar daripada kita. Syaitan sendiri beritahu. Seorang tu kalau dah baca bismillah masuk rumahnya, dia beritahu pada rakan-rakannya, hari ini kita tak boleh bermalam dengan tuan rumah ni, kerana telah terhindar kita daripada bersamanya. Dia ajak syaitan-syaitan yang lain semua keluar daripada kawasan ni. Kerana apa? Tuan rumah masuk rumah dengan beri salam. Tuan rumah masuk rumah baca ayatul kursi. Tuan rumah masuk rumah baca qul huwallahu ahad. Syaitan sendiri beritahu. Maknanya tuan-tuan mulia, ini adalah doa yang paling mujarab. Tak payah doa hafal doa yang lain-lain tuan-tuan mulia. Ini saja tuan-tuan mulia dah memadai. Syaitan sendiri akan mengundurkan dirinya. Ya. Jadi makanan tadi tuan-tuan mulia, apabila makan yang pertama dimulai dengan bismillah, kedua diakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Setelah selesai, yang ketiga makan secara bersama-sama, tak duk makan seorang-seorang. Rasulullah dia makan dalam keadaan senantiasa bersama. Kalau ada makanan tidak ada orang yang bersama, dia akan tunggu. Bersama isteri, bersama dengan sahabat-sahabat. Senantiasa begitu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama-sama. Yang keempat, makanan tersebut didapatkan daripada harta yang halal, maka sempurnalah makanan tersebut adalah makanan yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Faedah yang kedua tuan-tuan di antara doa Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mudar radhiyallahu anhu agar dipermudahkan untuk mendapatkan makanan pada hari, di pagi hari dan siang hari, dan juga pada malam hari, dan dapat selalu memiliki wang dan ilmunya, iaitu ya Rabbi hayyi' lana minka asya' wal ghada' ma'as subuh alladhi fihi lana madada. Ini doa-doa yang dia amalkan, yang mana kita juga boleh amalkan. Yang mana kita juga boleh amalkan. Dia sekadar doa yang baik-baik, supaya kita dapat bantuan daripada Allah SWT, tidak terkurang makanan kita waktu malam, siang dan bila-bila masa saja. Faedah yang keempat, yang ketiga, anjuran untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala makannya di lantai. Makan kat kerusi kita dah tahu dah, atas kerusi. Jika makannya di atas lantai, tidak berkerusi. Dalam kitab ni telah didatangkan dengan gambarnya sekali, supaya kita faham keadaan duduk yang sempurna, yang sunnah, yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah duduk dengan cara bertumpu pada kedua lutut dan kedua punggung kakinya. Maksudnya duduk iftirash, duduk tahiyat
awal. Duduk di atas lantai, duduk tahiyat awal. Tu duduk yang sunnah. Yang kedua, duduk dengan cara menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Kaki kanan ditegakkan, mendekatkan dada dan duduk di atas kaki kiri. Dan dua jenis duduk ni telah diberitahu oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, an yuhsinal jilsah ala sufrati fi awwali julusihi wa yastadimaha kadzalik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama jatha lil akli ala rukbatayhi wa jalasa ala zahri qadamaihi wa rubbama nasaba rijlahu yumna wa jalasa ala al-yusra. Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali beritahu bahawasanya hendaklah seseorang memperbaiki cara duduk tatkala makan dari permulaan duduknya dan tetaplah pada posisi demikian sampai ke akhirnya. Maknanya tak bergerak. Kalau duduk iftirash sampai habis. Kalau duduk yang menegakkan kaki ke atas tadi pun begitu juga sampai ke selesai makanannya tadi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cara beliau duduk tatkala makan iaitu beliau duduk dengan cara bertumpu pada kedua lutut dan punggung dan kedua punggung kakinya, iaitu duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Itu cara makan yang benar. Dan ada kalanya beliau duduk dengan cara menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Ihya Ulumuddin. Ustaz, kalau yang ini duduk yang agak-agak susah, orang fit dia boleh duduk macam ni, badan besar macam mana? Tuan-tuan, ini buat yang mampu. Duduk bersila pun dah kira mengamalkan sunnah. Yang penting duduk. Jangan makan berdiri. Kerana makan yang berdiri tadi Nabi beritahu bahasanya ada larangannya. La yashrabanna ahadum minkum qa'iman, janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Makan dalam keadaan berdiri itu adalah lebih buruk. Paling tidak duduk bersila. Itu je yang kita mampu. Tapi kalau boleh buat yang seperti ini, maka yang itu adalah yang terbaik. Yang ketiga, duduk yang ketiga pun ada juga. Duduk dengan cara tawarruk, iaitu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Imam Ahmad Al-Qastalani dalam kitabnya Mawaddah menjelaskan keadaan duduk yang ketiga ini. Jenis tiga jenis duduk ni namanya kena ada dalam bayangan kita. Kalau kita datang makan beramai-ramai, duduk di atas lantai, maka utamakanlah duduk begini. Bahkan duduk begini lebih baik kerana posisinya kurang, memudahkan yang lain. Kalau kita makan kat berbuka puasa di kota Mekah dan Madinah tu macam inilah keadaannya. Orang ramai, jarang-jarang lihat orang duduk dalam keadaan bersila. Kerana kalau duduk bersila tu dia makan space. Tapi kalau orang tu badan dah besar, duduk bersila tu kita tak faham. Dia tak mampu untuk duduk lama dalam keadaan iftirash, duduk tahiyat awal. Tak boleh lama, kan? Jadi duduk mana yang dia mampu. Baik. Adab makan yang dibahagikan oleh musannif ialah 3 bahagian. Yang pertama makan, yang kedua adab ketika minum. Dia tak ada orang makan tak minum. Makan, minum. Jadi minum juga adalah ada adabnya yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, minum dengan menggunakan tangan kanan, kecuali jika terdapat uzur maka boleh dengan tangan kiri. Sunnah Rasulullah ialah makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Banyak dalam keadaan kadang-kadang, bukan nak kata, kadang ustaz pun ada juga minum dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Jadi kita kena sampaikan kepada dia. Bahawasanya Rasulullah melarang minum dalam keadaan dengan tangan kiri. Jadi dia kata tak gemar nak gunakan tangan kiri sebab waktu tu makan. Tangan kanan dalam keadaan tak berapa nak bersih. Dia bukan tak bersih sebenarnya. Nasi yang kita makan tu sebenarnya ada di tangan kita. Tak dicuci lagi. Jadi dia rasa bahawasanya waktu tu untuk makan, untuk minum, dia menggunakan tangan kiri. Tidak. Bahkan tetap menggunakan tangan kanan. Ada yang kata, ustaz boleh tak kalau kita letak capai tangan kiri, lepas tu dilapik begini. Tuan-tuan Allah SWT, kita buat seperti itu kerana kita nak jaga kebersihan gelas.
dengan kita orang kata tidak menghiraukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan untuk menjadikan gelas tersebut bersih dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah alasan yang tak munasabah lah. Tak munasabah. Jadi sepatutnya memang tetap kita menggunakan tangan kiri. Tuan-tuan Allah SWT, saya pernah juga bukan berdamping, kita bersama dengan, pernah bekerja dengan orang-orang yang berfahaman salafi. Bab ini memang syadid. Yang kata jangan sekali-kali gunakan tangan kiri. Kecuali lah memang dah tak ada tangan kanan. Barulah boleh minum tangan kiri. Dia tetap dengan tangan kanan. Tangan kita kotor bagaimanapun, kata letakkan gelas awak, pegang dengan tangan kanan. Jadi kadang-kadang benda tersebut betul. Bukannya syadid teman-teman. Memang tidak ada keperluan pun untuk kita menggunakan tangan kiri. Kecuali lah memang dah tak ada tangan kanan. Maka dibenarkan untuk menggunakan tangan kiri. Yang kedua, membaca bismillah sebelum minum. Ya. Membaca bismillah sebelum minum. Itu doa dia. Tak ada doa yang panjang-panjang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan itu. Doa minum hanya bismillah. Dan yang ketiga, membaca doa berikut ini setelah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma' azman furatan birahmah. Itu kalau yang panjang. Paling tidak pun tuan-tuan, alhamdulillah. Bismillah, minum, lepaskan dan alhamdulillah. Yang keempat, minum dengan cara 3 kali nafas. Tidak sekali. Kita kalau kita tunjuk orang, kata air yang 1.5 tu saya boleh sekali je ni. Sebenarnya memang dia boleh buat sekali, tapi itu bukan sunnahnya. Dia boleh tanpa lepas dia punya mulut dia daripada tempat dia minum. Itu bukan sunnah. Sunnahnya ialah dengan 3 kali lapas. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau minum yang begitu, sikit pun dah puas. Kalau yang 1.5 tadi tuan-tuan dia, sekali tuan-tuan dia, itu pun belum tentu puas. Mungkin nak botol yang kedua, nak botol yang ketiga. Dia dah jadi macam minum unta. Unta ni tuan-tuan dia, tong drum besar tu, berapa dia punya kiraan air dia boleh letak kepala sekali, dia tak akan angkat selagi mana tong tadi tak bersih. Jadi kita tak macam itulah, kita sedikit saja. Dan diselangi dengan bismillah dan alhamdulillah. Caranya iaitu setiap kali akan minum, maka bacalah bismillah, dan setiap selesai minum, maka bacalah alhamdulillah. Mafhum hadis Nabi SAW dari sahabat Anas, dia berkata sesungguhnya Nabi minum dengan cara 3 kali nafas. Dan beliau berkata sesungguhnya minum dengan 3 kali nafas dapat lebih cepat menghilangkan rasa haus. 3 kali nafas tadi tuan-tuan dah cukup menghilangkan haus kita tuan-tuan. Dan terhindar dari penyakit dan lebih sempurna tatkala masuk ke dalam tubuh. Sebelum ini kita dah beritahu bahawasanya tubuh badan kita perlu dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 makanan, 1/3 udara dan 1/3 air. Kalau orang yang minum sekali teguk tuan-tuan, 1.5 liter masuk dalam badan tuan-tuan, boleh dikatakan dah bercampur aduk lah. Kat mana makannya, kat mana udaranya tuan-tuan, yang dia dapat lepas tu senak perut dia. Jadi caranya ialah dengan 3 kali nafas dah memadai. Yang kelima, minum dalam keadaan duduk. Sama juga, kerana hukum minum dalam keadaan berdiri atau berbaring adalah makruh. Bukannya tak ada hukum apa tuan-tuan, bahkan makan ataupun minum dalam keadaan berdiri hukumnya adalah makruh. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika terdapat keuzuran seperti sakit, maka tidak makruh. Paksa berdiri. Ataupun dalam situasi yang Rasulullah pernah dilihat, maksudnya Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, ialah suasana situasi yang mana kelilingnya penuh dengan manusia. Tak ada tempat untuk duduk. Rasulullah diberikan air, maka dibenarkan waktu ketika itu minum dalam keadaan berdiri. Situasi begitu. Tapi biasanya kita tuan-tuan ada tempat untuk duduk, maka dibenarkan untuk duduk. Rasulullah telah bersabda, "Lau ya'lamul ladzi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi la astaqa." Rawal Baihaqi. Jika orang yang minum dalam keadaan berdiri mengetahui kesan sampingan bahaya yang akan timbul di dalam perutnya, nescaya dia akan memuntahkannya. Ada mudaratnya apabila kita minum dalam keadaan berdiri. Ada mudaratnya tuan-tuan dia.
Tapi kalau kita tahu, pasti kita akan usaha juga untuk duduk. Duduk atas kenderaan, duduk di bangku, duduk di atas lantai. Kalau di tempat kotor tuan-tuan mulia, kita rendahkan punggung kita ke bawah supaya kita dapat duduk bercangkung pun tuan-tuan mulia, dah kira duduk tuan-tuan mulia. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang minum dalam keadaan berdiri. Maka beliau berkata kepada lelaki tersebut, muntahkanlah. Nabi beritahu kepada orang yang minum berdiri tadi, muntahkanlah. Kemudian lelaki tersebut bertanya, mengapa? Beliau menjawab, apakah kamu ingin minum bersama kucing? Lelaki tersebut menjawab, tidak. Maka Nabi berkata, sesungguhnya telah minum bersamamu makhluk yang lebih buruk daripada kucing, iaitu syaitan. Orang yang minum dalam keadaan berdiri bersamanya adalah syaitan. Yang kita nak hindarkan daripada kehidupan kita ialah syaitan. Syaitan yang tuan-tuan, kalau kita buka ruang untuk dia bersama kita, dia akan bersama kita. Kalau kita mengingati Allah SWT dalam waktu kita minum, dalam waktu kita tidur, masuk ke rumah kita tuan-tuan mulia, maka syaitan sendiri akan menghindarkan dirinya dari mengikuti kita dalam seharian kita tuan-tuan mulia. Nabi beritahu orang yang minum berdiri itu, dia telah minum bersamanya ialah syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Faham yang tuan-tuan? Yang keenam, adab minum tadi ialah tidak bernafas di dalam gelas air yang sedang diminumnya. Sebab tu tuan-tuan dia 3 kali. Orang yang minum 1.5 liter tu, 1.5 liter, dia akan bernafas di dalam bekas minuman dia. Itu adalah perkara yang dilarang, kerana dikhawatirkan keluar ludah dan aroma yang buruk dari mulutnya yang dapat berubah air tersebut, dan jika tetap dilakukan maka hukumnya adalah makruh. Adapun jika untuk membaca ayatul Quran, kita menjampi kita dengan ayat Quran, baca Yasin, lepas baca Yasin, yang itu diharuskan. Baca Fatihah 7 kali, syifa kepada si pesakit, air kosong tiup, berikan kepada si pesakit, maka itu dibenarkan. Tiupan tadi itu dibenarkan. Tapi kalau kita bernafas waktu kita minum, itu amatlah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya adalah makruh. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi beritahu, jika salah seorang dari kalian sedang minum, maka janganlah bernafas di dalam gelas. Nak bernafas macam mana? Jauhkan daripada tempat yang kita minum tadi, baru kita bernafas. Itu adab minum. Maknanya Rasulullah amat melarang kita ni, kalau minum ni semua, kalau 1.5 liter tu dengan sekali nafas adalah satu perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, bagi seseorang yang membagikan minum, maka dialah yang dianjurkan paling terakhir untuk minum. Duduk dalam satu majlis, kemudian ada orang serve minum. Adabnya orang yang bagi minum tadi, dia yang terakhir. Dia yang terakhir, itu adabnya. Ustaz, saya dahaga sangat, saya minum dulu, tak apa. Tapi adabnya ialah orang yang bagi minum, dia yang terakhir. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi minum kepada sahabat-sahabat susu, yang mana Rasulullah sendiri adalah yang terakhir minum susu. Sahabat dalam keadaan kenyang dah kenyang dah. Kemudian yang terakhir ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adabnya. Walaupun dia nabi, tapi dia tahu adabnya. Jadi kalau kita kenduri kahwin, kita bahagian bagi minum orang, kena yang terakhir lah. Orang semua dah penuh perutnya dengan air tentunya, baru kita yang minum yang terakhir. Adab. Saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang membagikan minum, maka dialah yang terakhir minum. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya-Allah. Yang ke-8, melihat minuman yang akan diminum sebelum meminumnya kerana dikhawatirkan terdapat kotoran yang jatuh di dalamnya. Adab minum, lihat di dalam. Lihat di dalam. Kisah seorang sahabat yang mana dia minum waktu gelap gelita. Dia nak minum, dahaga, tapi kerana tidak ada cahaya pada malam tersebut, dia nak minum tapi ditinggalkan daripada minum. Sebab apa? Tak boleh nak lihat. Esok pagi ni dia tengok ada kalajengking di dalam bekas minumannya. Jadi sunnah tuan-tuan mulia, walaupun tak ada perkara yang mudarat,
kan, hatta kekotoran dalam minuman juga tuan-tuan mulia perlu dilihat. Kalau ada kotoran kita kena bersihkan. Sebab tu kita nak hidang minuman ni juga tuan-tuan mulia ada adab. Jangan selalu didedahkan. Kalau kita hidang sini tuan-tuan dengan betul cantik baguslah. Ustaz saya ajar bahawasanya kalau kita hidangkan minuman kepada siapa-siapa, pastikan ianya tertutup. Sekurang-kurangnya kita letakkan satu batang pen ke, apa lagi tuan-tuan punya, batang apa, ranting kayu ke tuan-tuan punya, letakkan di atasnya, dah dikira isyaratan sebagai menutup minuman kita. Kalau tidak didedahkan sebegini, tanpa ditutup, kalau dah dihidang ni, ni tutup ni, itu adab. Jangan didedahkan tuan-tuan punya. Ya, adab yang ke-8 tadi ialah melihat minuman yang diminum. Kalau minuman yang nak diminum tadi tidak dapat dilihat, maka dikhawatirkan binatang yang berbisa di dalamnya ataupun kekotoran telah ada di dalamnya. Yang ke-9, apabila seorang akan minum susu, maka bacalah doa berikut ini. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Malam tadi tempat lain doa makan buah. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkatilah pada buah kami. Bukan biasa-biasa tuan-tuan punya. Ada doa khususnya. Dekat sekolah tuan-tuan punya ada minggu minum susu. 20 cerita susu, promote susu ni, brand ni semua untuk supaya anak kita jangan lupa minum susu. Dan Rasulullah suka minum susu. Walaupun Rasulullah umurnya dah dewasa, tetap Rasulullah suka minum susu. Kita promote cerita tentang pentingnya minum susu untuk tulang, untuk gigi tuan-tuan dia. Kita jangan lupa untuk baca doa dia. Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Pendek kan. Dan kita mana tuan-tuan dia, Rasulullah dalam umur dia dah 30, dah 40, dah 50, dah di Madinah tuan-tuan dia, Rasulullah gemar untuk minum susu. Dan Rasulullah ajar kita bagaimana baca doa sebelum minum susu. Ya Allah, berkatilah di dalam susu ini dan tambahkanlah daripada keberkatannya. Wa man saqahu labanan fal, bukan lubanan, labanan, susu. Wa man saqahu Allah labanan falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un yujzi makana syarabi wat ta'ami ghairal laban. Daripada hadis ni kita dapat manfaat yang lebih tentang susu ini. Barang siapa yang Allah SWT beri kepada dia minum berupa susu, maka sebelum minum bacalah doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Dan beliau Rasulullah berkata, tidak ada sesuatu yang kedudukannya dapat menggantikan makan dan minuman melainkan susu. Maknanya orang tak makan apa tuan-tuan dia, diminum susu dia boleh kenyang. Kisah yang mana sahabat kan, dalam keadaan kelaparan kan, kemudian Rasulullah ada semangkuk susu je kan. Rasulullah hidangkan semangkuk susu ni kepada sahabat-sahabat yang ramai, semuanya kenyang sehingga tidak ada ruang perut pun di dalam perutnya tuan-tuan, kecuali dah penuh dengan susu. Asalnya satu mangkuk je, tapi Rasulullah dengan mukjizat Rasulullah semua kenyang. Kemudian Rasulullah sebagai orang yang memberi minum tadi, yang terakhir minum. Dan pada ketika itu juga Rasulullah telah ajarkan doa untuk minum susu. Dan Rasulullah beritahu juga bahawasanya kalau tak makan pun tak apa, tak buat apa, tak makan nasi pun tak apa, tak makan roti pun tak apa teman-teman, asal kita dapat susu, susu dah menggantikan khasiat-khasiat ataupun tenaga-tenaga yang cukup untuk bagi orang yang tidak ada makanan. Minum susu dah memadai. Sebab tu kalau kita berpuasa, kita bersahur dengan susu, insya-Allah sampai buka puasa rasa macam tak puasa. Pagi tu buat kerja berat walaupun kita puasa tuan-tuan dia, kerana sahur tadi kita sahur dengan susu tuan-tuan dia, rasa macam tak penat. Dah boleh. Boleh amalkan tuan-tuan dia, kerana Rasulullah beritahu tak makan pun minum susu seolah-olah kita telah mendapat khasiat protein dan segalanya tuan-tuan boleh yang diperlukan bagi orang, untuk orang yang makan. Tidak ada yang boleh menggantikan makan dan minum seseorang kecuali apabila seorang itu telah minum susu. Taib yang ke-11, yang ke-10, dianjurkan untuk berkumur-kumur setelah minum susu, kerana susu ni tuan-tuan mulia
dia ada lemaknya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasaman. Rawahu Ahmad wa Bukhari. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah minum susu, maka beliau berkumur-kumur seraya berkata, sesungguhnya pada susu terdapat lemak. Dia akan sangkut lemak, macam dia tak akan bersihkan gigi kita. Kalau kita minum air kosong, dia tak ada apa-apa. Minum susu ni macam banyak benda yang tersangkut pada gigi kita. Kalau terutamanya untuk orang yang nak mendirikan solat, dia perlu pada berkumur-kumur. Dia akan ada tertinggal rasanya pada minum susu. Jadi tuan-tuan dia, susu ni kalau kita tak bermiswak, tak menggosok gigi, tuan-tuan dia, sekurang-kurangnya kita berkumur-kumur selepas meminum susu. Yang ke-11, dianjurkan untuk menghadap kiblat tatkala minum air zam-zam. Adab minum air zam-zam, menghadap ke arah kiblat. Duduk ataupun berdiri, dua keadaan tu ada disunatkan juga. Tapi yang adab yang terbaik ialah menghadap ke arah kiblat, tuan-tuan dia. Masya-Allah. Hebat air zam-zam, tuan-tuan dia. Orang yang niat apa sekalipun, tuan-tuan dia, bila dia minum air zam-zam, makbul, qabul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam bagi apa ataupun bagi niat apa yang kita telah buat untuk minum dia. Minum, kaifiat air zam-zam ni minum. Kalau ada ustaz kata bahawasanya air zam-zam ni boleh mandi, itu bukan kaifiat sebenar. Dalam hadis ni dah beritahu bahawasanya ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam ni kaifiatnya dengan minum. Kita ada masalah apa, ada niat apa, tuan-tuan dia, cara dia memang tetap minum. Contoh katalah kita ada masalah rumah tangga, contoh, minum dengan niat moga Allah SWT permudahkan urusan keluargaku, minum air zam-zam, minum juga. Ataupun dia ada penyakit kulit, kalau penyakit kulit ni biasanya kulit ambil ubat kena sapu, rasanya air zam-zam ni mandi insya-Allah kot. Tidak, ma'u zam-zam lima syuribalah. Sakit kulit, minum dengan niat yang betul, yakin, maka Allah SWT akan berikan kesembuhan pada kulit kita. Dekat Mekah, dekat Madinah terutamanya, tuan-tuan, banyak air telaga. Jadi kena tahu kaifiat setiap air telaga tersebut. Ada air telaga yang mana Rasulullah pada awalnya air telaga tersebut pahit. Rasulullah telah berkumur-kumur dan buang di dalamnya, tuan-tuan mulia, air itu jadi manis. Air tersebut dia punya pengkhususannya ialah syifa pada kulit. Orang yang sakit kulit, telaga Izik yang berdekatan dengan Quba, tuan-tuan, itu lain. Itu telaga Izik. Air zam-zam memang tetap diminum. Kalau ada yang kata kena mandi, itu silap. Mungkin kena ambil air yang telaga Izik itu mandi. Yang ini minum air zam-zam. Nabi telah beritahu bahwasanya dengan niat saja, tapi minum air zam-zam, insya-Allah apa saja yang kita niatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam itu tergantung dengan apa yang diniatkan tatkala meminumnya. Maknanya iaitu Allah SWT akan mengkabulkan keinginan hamba-Nya sesuai dengan apa yang diniatkan oleh hamba tersebut saat meminumnya. Contohnya, jika niat seseorang tatkala minum air zam-zam adalah agar mendapat kesembuhan, maka Allah SWT akan memberi kesembuhan untuknya. Ataupun selain itu, bukan kerana penyakit, kerana masalah bisnes ke apa, tetap dengan minum, boleh juga, tuan-tuan. Inna ayatan ma baina wa bainal munafiqin innahum la tadallauna min zamzam. Ini tuan-tuan mulia, Rasulullah telah bersabda, tanda-tanda orang munafik, dia tak boleh minum air zam-zam banyak. Sebab tu kalau kita jemaah nak minum air zam-zam, dia nak minum sikit je. Ustaz tak boleh minum banyak-banyak, nanti kembung perut. Jangan minum banyak-banyak, kerana orang munafik dia yang tak minum air zam-zam banyak-banyak. Minumlah bukan satu gelas, bukan 2 gelas, 3 gelas sampai kembung. Jemaah pergi sana semua demam-demam, tak payah ambil Panadol ke apa, minum air zam-zam sampai kembung. Niat sungguh-sungguh, niat sungguh-sungguh, tuan-tuan mulia, insya-Allah. Dan Nabi beritahu di sini, rawahu Ibnu Majah, bahwasanya ayatan ataupun tanda-tanda seorang tu adalah munafik, dia tidak boleh minum air zam-zam dengan banyak.
Kita nasihatkan jemaah, jangan rasa nak minum sikit-sikit, minum banyak-banyak. Minum banyak-banyak. Kerana kita takutlah, kita tak tahu siapa munafik. Jadi minumlah air Zam-Zam banyak-banyak. Kerana kita amat mudah, terutamanya orang Malaysia ni tuan-tuan, untuk bawa balik air Zam-Zam ni amat mudah. Sekarang 5 liter, Ustaz kan? Dulu 10 liter. Dia bukannya masalah negara kita yang tak boleh bawa benda tu. Saudi yang tak bagi. Terhadkan benda tersebut. Kita nak kata macam mana kan? Benda tu ada kat negara dia. Kalau kita boleh buat pipe sambung sampai ke Malaysia, alhamdulillah. Tapi ada negara yang lebih tak seperti mana kita. Jemaah India, di mana boleh bawa balik air Zam-Zam? Dia tak boleh. Kalaulah dia nak bawa balik air Zam-Zam sampai ke airport dia, tuan-tuan, dia kena buang. Apa pasal nak bawa air Zam-Zam? Kita kan ada sungai Gangga lebih suci. Kita nak kata sungai Gombak kita suci. Jadi apa yang dia orang buat? Kain ihram jemaah India ni dia akan rendamkan pada air Zam-Zam, lepas tu dikeringkan, disejatkan lah contohnya. Kalau kita tengok kat tempat ambil air Zam-Zam banyak-banyak tu, kita tengok banyak kain ihram dibentangkan, dikeringkan. Ni orang negara jemaah India ni. Dah kering nanti dipakai. Dia tak basuh. Sampai kat India letak air biasa tuan-tuan, dia masukkan kain ihram dia diangkat. Inilah air Zam-Zam yang dia mampu untuk bawa dengan dia. Allahu akbar. Itu je yang mampu tuan-tuan. Negara bukan Islam kan. Kita ni tuan-tuan insya-Allah tak ada masalah. Jadi kalaulah kita berada di sana tuan-tuan, kerana jemaah saya biasa bawa, saya sediakan beg yang plastik tadi. Beg plastik kalau kat sana beli satu tu 10 rial. Mahal lah sebenarnya. Kalau kat sini Shopee tu satu tu RM2.5, RM1.5. Dah cukup jemaah untuk isikan air, bawa ke hotel. Jangan beli air mineral. Buat apa beli air mineral? Minumlah sebanyak mungkin air Zam-Zam. Supaya kita tak digolongkan di kalangan orang yang minum air Zam-Zam sikit-sikit. Nabi beritahu, orang yang minum air Zam-Zam yang terlalu sikit, dia tak boleh minum air banyak-banyak, ialah itu tanda sebagai orang yang munafik. Hadisnya ialah inna ayatan ma baina wa bainal munafikin innahum la tadalla'una min Zam-Zam. Sesungguhnya tanda perbezaan antara kita dan orang-orang munafik, mereka orang munafik tidak akan dapat minum air Zam-Zam dengan kadar yang banyak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Insya-Allah tuan-tuan, sampai di sini saja. Ada apa-apa soalan? Dah habis dah. Sampai adab minum dan seterusnya ialah adab mencukur rambut. Moga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk amalkan keseluruhan sunnah Rasulullah SAW. Tanda cinta kita kepada Rasulullah walaupun 1400 tahun, dan kita amalkan seluruh sunnah Rasulullah dengan yakin sesungguhnya dengan sunnah ini tuan-tuan, bila kita amalkan menjadi penyebab kita akan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan saya pun saya yang cakap ni tak dapat apa-apa manfaat, tuan yang dengar pun tak dapat apa-apa manfaat, kecuali kita sama-sama amalkan dan kita sampaikan kepada anak isteri kita. Inilah sunnah baginda Rasulullah SAW. Wallahu alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu alam.